Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita. Cumanya kita berhenti di mana tu? Bermuka surat apa? Kalau saya punya 67 67. Masalah yang ke-32. Okey. Kalau kita jawi muka surat yang ke-43. Masalah yang ke-32. Kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-32. Ingin akan rupa kecantikan orang yang dilihat dalam syurga itu, maka menjadikan diri dapat kecantikan sepertinya, itulah hal di dalam syurga. Apabila ingin akan sesuatu, maka datanglah barang yang diinginkan itu. Ya, dalam syurga ni dah ada suk. Suk ni apa? Pasar lah kita suk. Pasar. Cuma pasar ni dia bukan jual barang tak. Dia bukan jual barang, dia bukan beli barang tak. Dia tempat perhimpunan ahli-ahli syurga. Pasal kita lepak kedai kopi. Tu lah. Maknanya di sana pun ada. Kalau kita di atas dunia kan kita satu menyimbang dengan kawan kita, berkumpul. Masalah berkumpul. Berkumpul dengan kawan kita, berjumpa dengan kawan kita. Ahli syurga pun dia ada tempat perkumpulannya juga. Maka masing-masing datang dengan rupa yang baik-baik. Maka si A melihat kepada B ada rupa yang baik. Maka si A pun berhajat supaya apa? Allah Ta'ala kurniakan rupa yang baik. Maka Allah bagi. Bagi terus. Hanya keinginan sahaja. Dah tak perlu dah nak pergi ke apa? Ke pasar ke, pergi shopping kompleks beli minyak pencerah muka ke apa, tak ada lah. Maknanya niat sahaja maka diberikan oleh Allah. Itulah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga. Dan kata Imam Tirmizi, bermula hadis ini gharib. Baik. Habis. Kemudian bab ma jaa fi ru'yati Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini bab yang ke-18 berkenaan dengan apa dia? Hadis menerangkan melihat Allah, Tuhan yang maha suci dan yang maha mulia, yang maha tinggi di dalam syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula melihat Tuhan di negeri akhirat itu bagi orang-orang yang mukmin wajib kita percaya adanya. Itu sebagai perkara yang wajib diimani. Apa dia? Percaya bahawasanya Allah boleh dilihat. Dilihat di mana? Di dalam syurga. Kerana terang-terangan nas Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara nikmat Allah yang paling besar bagi ahli syurga apa dia? Melihat zat Tuhannya. Yang selama ni kita sembah Allah tanpa melihat. Kita sembah Allah tanpa melihatnya. Kita taat sahaja walaupun tak pernah melihat. Di akhirat Allah Ta'ala memberikan izin kepada hambanya, ila rabbiha nazirah. Memandanglah mereka itu, ahli syurga itu, kepada apa? Kepada Tuhannya dengan pandangan yang jelas, dengan pandangan yang nyata. Tu orang beriman, ahli syurga. Baik. Kemudian kata Tuanku rahimahullahu ta'ala, dan firmannya lagi, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Artinya jauh sekali, sesungguhnya mereka itu terdinding daripada melihat Tuhannya pada hari itu. Maka yang terdinding daripada melihat Tuhan itu ialah segala kafir. Surah apa ni? Surah Al-Mutaffifin, ayat yang ke-15. Pada hari kiamat ni tuan-tuan, yang tak boleh tengok Allah ni orang yang mati tak beriman sahaja.
Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah jalan selamat macam mana? Serah pada Allah. Serah bulat-bulat. Bagaimana kaifiat cara tengok dengan mata ke, dengan mata hati ke, dengan apa ke, serah pada Allah. Kita tak tahu. Cuma dalam hadis kata tengok, tengoklah. Quran kata tengok, tengoklah. Macam tuan-tuan ngaji tauhid dalam bab ayat-ayat sifat. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Taala istiwa di atas arasy. Yadullahi fawqa aydihim, tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. So yang katakan tangan, istiwa, ainun, mata, tu macam mana? Kata ulama serah pada Allah. Serah. Apa yang katakan istiwa, Allahu a'lam, tak tahu. Tapi wajib beriman sebab Quran sebut. Allah kata sebut yadullah, tangan Allah, terjemah kalau bahasa Melayu tangan lah. Tapi kita tak boleh beriman kata tangan tu. Allah kata apa? Serah pada Allah. Serah. Itu dia panggil tafwid. Tafwid ni maknanya menyerahkan maknanya, tafsirannya, huraiannya kepada Allah. Serah. Tak tahu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amiruha kama ja'at. Maknanya apa? Engkau lalukan ayat tu seperti mana dia datang. Kalau contoh kita baca surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dah lalu cukup. Tak payah nak hurai. Allah duduk dekat atas arasy. Arah ni pula. Tak payah. Ulama salah dia tak faham benda tu. Ya, serah pada Allah. Ni nak bahas arasy lagi. Arasy ni makhluk ke bukan makhluk? Jadi kerja banyak. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kata ya. Cukup lah. Tak payah nak bahas yat tangan kanan, lagi mesti ada tangan kiri, kan? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak berpegang macam tu. Kita serah pada Allah. Datang ulama kemudian, dia panggil apa? Dia panggil takwil. Kalau contoh macam istawa, dia kata apa? Qahrun, menguasai. Mana Allah Ta'ala menguasai arasy. Kalau yadullah, tangan Allah, ditakwil dengan perkataan qudrah, kuasa Allah. Supaya pada orang Melayu macam kita, orang ajam yang mana yang tak ada asas bahasa Arab, dia bila mana datang ayat-ayat ni, dia tak datang, dia punya apa? Syak, sangka, waham dia pada Tuhan. Tu datang ulama-ulama, dia panggil ulama khalaf. Datang 300, 400, mana hujung-hujung nak masuk 400 hijrah tu, sampai zaman kita kebanyakan mentakwil ayat-ayat sifat. Serah pada Allah. Dia takwil serah. Tu cara dia. Yang tuan-tuan ngaji tauhid kan jumpa bab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه
نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita. Cumanya kita berhenti di mana tu? Muka surat apa? Kalau saya punya 67 67. Baru masalah yang ke-32 betul. Kalau kita jawi muka surat yang ke-43. Masalah yang ke-32. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Masalah yang ke-32. Ingin akan rupa kecantikan orang yang dilihat dalam syurga itu, maka menjadikan diri dapat kecantikan sepertinya. Itulah hal di dalam syurga apabila ingin akan sesuatu, maka datanglah barang yang diinginkan itu. Pada dalam syurga ni Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia apa saja bentuk keinginan. Sudah pastilah keinginan itu seperti mana yang ada di dunia. Betul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan apa yang ada dalam syurga itu seperti apa yang diinginkan oleh mana? Oleh manusia, oleh syahwatnya ketika mana mereka berada di atas dunia. Tu Allah Ta'ala berikan emas, perbata, intan, zabarjat, macam-macam. Yang perkara yang Allah Ta'ala berikan benda tersebut boleh didapati di dunia sebahagiannya. Tetapi apa yang Allah berikan itu lebih daripada yang ada di dalam dunia. Itu syurga. Itu nikmatnya. Dalam syurga ada bait. Dalam syurga ada rumah. Dalam syurga ada istana dan pelbagai benda. Tapi apa yang ada dalam syurga itu mengatasi apa yang ada dalam dunia. Itu keinginan daripada syahwat manusia. Demikianlah tersebut di dalam khabar seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ana Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lasuqa ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى رجل صورة دخل فيها. Diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya di dalam syurga itu pasar yang tiada dalamnya jual dan tiadanya beli. Hanya rupa kecantikan daripada lelaki dan perempuan itulah yang dipandang dan dilihat. Maka apabila ingin seseorang akan satu rupa kecantikan itu, masuklah ia di dalamnya. Yakni dijadikan Allah sepertinya, seperti seolah-olah masuk ia di dalam rupa itu oleh lekas datangnya dan jadinya. Ya, dalam syurga ni dah ada suk. Suk ni apa? Pasar kita suk. Pasar. Cuma pasar ni dia bukan jual barang tak. Dia bukan jual barang, dia bukan beli barang tak. Dia tempat perhimpunan ahli-ahli syurga. Pasal kita lepak kedai kopi. Tu lah. Maknanya di sana pun ada. Kalau kita di atas dunia kan kita satu menyimbang dengan kawan kita, berkumpul. Masalah berkumpul. Berkumpul dengan kawan kita, berjumpa dengan kawan kita.
ahli syurga pun dia ada tempat perkumpulannya juga. Maka masing-masing datang dengan rupa yang baik-baik. Maka si A melihat kepada B ada rupa yang baik. Maka si A pun berhajat supaya apa? Allah Ta'ala kurniakan rupa yang baik. Maka Allah bagi. Bagi terus. Hanya keinginan sahaja. Dah tak perlu dah nak pergi ke apa? Ke pasar ke, pergi shopping kompleks beli minyak apa? Pencerah muka ke apa, tak ada lah. Maknanya niat sahaja maka diberikan oleh Allah. Itulah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga. Dan kata Imam Tirmizi, bermula hadis ini gharib. Baik. Habis. Kemudian bab maja'a fi ru'yati Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini bab yang ke-18 berkenaan dengan apa dia? Hadis menerangkan melihat Allah, Tuhan yang maha suci dan yang maha mulia, yang maha tinggi di dalam syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula melihat Tuhan di negeri akhirat itu bagi orang-orang yang mukmin wajib kita percaya adanya. Maksudnya sebagai perkara yang wajib diimani, apa dia? Percaya bahawasanya Allah boleh dilihat. Dilihat di mana? Di dalam syurga. Kerana terang-terangan nas Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun Al-Quran itu, maka firman Allah Ta'ala, Ujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya, segala muka orang-orang yang mukmin pada hari kiamat itu gilang gemilang, bagusnya memandang ia kepada Tuhannya akan sebagai pandang nyata-nyata. Kata Allah Ta'ala dalam ayat Suratul Qiyamah ayat 22 hingga 23 ni, Ujuhun yawma idzin nadhirah. Nadhirah ni apa tuan-tuan? Terang benderang. Macam kita tengok bulan purnama kan, wajah ahli syurga macam tu. Quran kata Ujuhun yawma idzin nadhirah, yang terang benderang ni kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Terangnya, bercahayanya wajah ahli syurga kerana apa? Kerana mereka ini akan memandang kepada zat Tuhan. Sebab tu di atas dunia tak boleh melihat Allah. Siapa pun tak boleh claim dia kata dia pernah tengok Allah. Walaupun ada riwayat-riwayat dalam kitab Jawharatul Tauhid, antara Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah melihat Allah sebanyak 100 kali dalam mimpi. Imam Abu Hanifah pernah melihat Allah. Tapi itu riwayat-riwayat yang masih lagi dipertikaikan oleh para ulama-ulama. Tapi secara umumnya, untuk melihat Allah Ta'ala dengan mata kasar di atas dunia tak boleh. Kata bila mana Bani Israel minta kepada Nabi Musa AS untuk tengok Allah. Kata mereka, kami akan beriman kepada Tuhan engkau wahai Musa, dengan syarat engkau tunjukkan mana Tuhan kau. Kami nak tengok. Sebab benda beriman mesti kena tengok. Tu Bani Israel punya style. Allah perintahkan Nabi Musa bawa mereka ke bukit Tursina. Duduk di atas bukit. Allah Ta'ala mentajallikan hanya nur sahaja. Maka matilah Bani Israel yang mana mereka meminta untuk melihat Allah Ta'ala. Tak mampu. Nabi Musa pun tak mampu. Maknanya apa tuan-tuan? Hatta Rasulullah SAW melihat Allah pada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj pun masih lagi khilaf di kalangan sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata tengok, Nabi melihat Allah. Sayyidatuna Aisyah kata tak, Rasulullah tak melihat Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Hatta Rasulullah SAW sendiri masih lagi menjadi khilaf di kalangan sahabat, boleh tengok Allah, Nabi tengok Allah ataupun tidak. Apatah lagi kalau macam kita. Cuma Allah Ta'ala kurniakan boleh melihatnya di mana? Di negeri akhirat, terutamanya di dalam syurga. Di antara nikmat Allah yang paling besar bagi ahli syurga pada melihat zat Tuhannya.
Yang selama ni kita sembah Allah tanpa melihat. Kita sembah Allah tanpa melihatnya. Kita taat sahaja walaupun tak pernah melihat. Di akhirat Allah Ta'ala memberikan izin kepada hambanya. Ila rabbiha nazirah. Memandanglah mereka itu, ahli syurga itu, kepada apa? Kepada Tuhannya. Dengan pandangan yang jelas. Dengan pandangan yang nyata. Tu orang beriman. Ahli syurga. Baik. Kemudian kata Tuanku rahimahullahu ta'ala. Dan firmannya lagi. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Artinya jauh sekali. Sesungguhnya mereka itu terdinding daripada melihat Tuhannya pada hari itu. Maka yang terdinding daripada melihat Tuhan itu ialah segala kafir. Surah apa ni? Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Pada hari kiamat ni tuan-tuan, yang tak boleh tengok Allah ni orang yang mati tak beriman sahaja. Quran sebut kalla innahum 'an rabbihim. Sesungguhnya mereka itu kepada Tuhan mereka tu la mahjubun, terhijab. Tak boleh nak tengok. Siapa yang terhijab ni? Mereka yang mana? Yang mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Tak boleh tengok Tuhan. Tapi ahli syurga boleh tengok Allah. Itu yang kedua dalilnya. Yang ketiga ada firmannya lagi. Ta'ala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Bermula sambutan mereka itu pada hari berjumpa mereka itu akan Tuhannya, iaitu firmannya selamat. Suratul Ahzab ayat 44. Dan maklum makna liqa di sini tiada ada ia melainkan daripada tentu mereka itu melihat Tuhan, dan Tuhan melihat mereka itu, dan Tuhan memberi salam atas mereka itu, dan bercakap-cakap ia, dan mereka itu pun bercakap-cakap dengannya. Quran kata tahiyyatuhum. Kita baca tahiyyat. Tahiyyat ni apa tuan-tuan? Tahiyyat ni maknanya ungkapan sebagai permulaan bicara. Dia kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu ungkapan tahiyyah Nabi SAW kepada Allah ketika mana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Terutama peristiwa Mi'raj. Kemudian dibalas oleh apa? Oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Yang kita baca dalam tahiyyat tu dialog antara Nabi SAW dan juga Allah ketika mana peristiwa Mi'raj. Itu maknanya satu ucapan. Macam kita lah mula kan. Yang dihormati, yang dikasihani, tuan kemusi majlis, yang dihormati, yang berhormat. Dengan Allah ada tahiyyah. Tahiyyah mana satu ucapan, satu ungkapan yang dikeluarkan untuk menghormati tetamu. Jadi akhirat nanti kata Allah Ta'ala tahiyyatuhum yawmal yalqawnah. Perkataan liqa' di situ. Liqa' ni mana apa? Berjumpa. Bertemu. Itu dia panggil liqa'. Jadi negeri akhirat nanti orang beriman akan berjumpa, bertemu dengan Allah dan bercakap dengan Allah. Bercakap dengan bahasa apa? Allahu a'lam, tak tahu. Bukan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Melayu. Sebab kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, sifat berkata-kata Allah tak berhuruf, tak bersuara. Cuma yang kita baca dalam Quran, dalam hadis itu memudahkan kefahaman. Macam Nabi Musa bercakap dengan Allah. Bahasa apa? Allahu a'lam, tak tahu. Cuma di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang pada bila mana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah bukakan pintu hijab Nabi Musa alaihissalam untuk memahami kalam Allah. Cukup setakat tu.
Tak bahas panjang-panjang dah. Kalam Allah macam mana ni tak. Sebab kalam Allah tak bersuara. Dia tidak berhuruf. Dia tidak berlurah. Tidak berbahasa dan sebagainya. Cuma yang kita baca dalam hadis, baca dalam Quran itu untuk memudahkan kita faham. Nak bagi kita ni senang boleh faham, kita boleh tahu apa yang akan berlaku. Tapi asalnya hanya Allah yang tahu. Nak tengok Allah bagaimana kaifiat dia, bagaimana cara dia, nak cakap dalam bahasa apa, ulama tauhid menserahkan benda tu pada Allah. Tak dibahas. Para ulama salaf pun tidak membahas benda tersebut. Nak cakap Allah dengan bahasa apa? Kalau kita tentang bahasa Arab tak tahu, nak cakap apa? Jadi para ulama kata tak. Serah. Serahkan pada Allah Jalla wa'ala, nak cakap dalam bahasa apa, itulah. Tapi memang kita bercakap. Dalam jilid yang ke-17, kita akan berhadapan dengan Allah, la turjuman. Tidak ada yang menterjemahkan. Mana kita akan cakap direct dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan bercakap direct dengan kita. Bahasa apa? Allahu a'lam, tak tahu. Tu ulama tarik serah. Sebab kalam Allah ni bukan berhuruf. Kita cakap ada huruf. Kita cakap ada suara. Kita cakap ada awal. Kita cakap ada akhir. Allah tak. Sifat berkata-kata dia tak huruf, tak ada bersuara, tak ada awal, tak ada akhir. Sebab tu Quran yang kita baca tu dia panggil kalam Allah dengan apa? Dengan ibarat sebagai apa? Sebagai talaffuz. Sebab tu kalam bil lafzi dia panggil. Kalam lafaz Al-Quran yang kita baca. Untuk memudahkan kita memahami kalam Allah. Tapi kalam Allah di sisinya yang ada pada dia saat dan ketika ini, itu dipanggil kalamun nafsi. Kalam yang ada pada diri Allah yang tak berhuruf, tidak bersuara. Tu kalau tuan-tuan mengaji tauhid, kita jumpa lah bab tu. Bab kalam Allah Jalla wa'ala. Cuma kita beriman, boleh lihat Allah, boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana kaifiat? Kaifiat ni cara serah pada Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah dia cara dia macam tu. Menyerahkan urusan ghaib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, katanya, An Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatal badri fa qala innakum satu'raduna 'ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu taala anhuma, katanya, adalah kami duduk ramai-ramai di sisi Rasulullah SAW. Maka memandang ia kepada bulan pada malam penuh purnama, iaitu 14 hari bulan. Maka bersabda ia, sesungguhnya sekalian kamu lagi akan dibawa masuk menghadap Tuhan kamu pada negeri akhirat kelak. Maka melihat sekalian kamu akan Tuhan itu semacam kamu dapat melihat ini bulan. Tiada bersusah payah kamu pada melihatnya dengan bersempil-sempil dan bersesak-sesak. Di mana pun kamu dapat melihat bulan dan matahari itu dengan senang jua, demikian jua kamu melihat Tuhan kamu. Maknanya Nabi kata apa? Bukan nak kata Allah macam bulan tak. Tu jangan salah faham. Ada orang faham Allah macam bulan, bukan. Nabi buat perbandingan pada sudut ru'yah, pada sudut melihat. Dan macam kita tengok bulan kan, saya duduk dekat pokok asam, tengok bulan purnama, tengok macam tu. Tuan-tuan duduk kat kampung pasir pun tengok macam tu juga.
Yang duduk dekat Kuala Lumpur pun tengok macam tu juga. Maknanya apa? Melihat bulan purnama tak perlu nak berjengkek-jengkek, tak perlu nak bersesak-sesak, mana semua boleh lihat. Apa yang nak dimaksudkan oleh Rasulullah? Maksudnya apa? Di akhirat semua orang beriman boleh lihat Allah Jalla wa'ala. Tanpa perlu mengangkat kepalanya, tanpa perlu menjengkek, tak perlu. Kenapa perlu? Itu Nabi sebut. Bukan Nabi sebut Allah macam bulan tak. Bukan Nabi umpamakan Allah macam bulan. Cuma nak kata jelas, terangnya pandangan manusia ketika itu pada melihat zat Tuhannya pada hari akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika upaya sekalian kamu bahawa tiada kalah sekalian kamu atas sembahyang dahulu daripada terbit matahari, yakni sembahyang subuh, dan sembahyang dahulu daripada masuknya, yakni sembahyang asar, maka hendaklah perbuat oleh sekalian kamu, kerana yang demikian itu disuruh Tuhan kamu. Summa qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kemudian membacalah Nabi SAW akan ayat Al-Quran yang menunjukkan kehendak Tuhan, seperti yang disabdakan kira-kira makna firman-Nya begini: dan hendaklah sembahyang kamu dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Jadi hadis yang bawah ni tuan-tuan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masuk waktu. Tu tak ada apa lah. Cuma nak bagi tahu yang dekat atas tadi tu. Berkenaan manusia, orang beriman boleh tengok Allah di negeri akhirat. Seperti mana kita tengok bulan, tanpa perlu bersempit-sempit. Tengok Allah juga begitu. Tapi kaifiat, cara kata ulama, hanya Allah yang tahu. Cuma kita beriman sahaja. Baik. Masalah yang ke-34, melihat orang-orang mukmin akan Tuhannya di negeri akhirat itu bagaimana hukumnya? Kata Khazin. Khazin itu kan ulama, dia tafsir Al-Khazin. Di dalam tafsirnya pada ayat dalam hadis masalah 33 itu begini. Telah berkata ulama Ahlussunnati wal Jamaah, bermula melihat Allah Ta'ala itu mungkin, tidak ia mustahil pada akal, dan telah ijma' mereka itu atas berlaku melihatnya di dalam negeri akhirat. Mana melihat Allah ni hukumnya harus terjadi, bukan mustahil akal. Sebab apa bukan mustahil akal? Sebab benda wujud. Benda ada. Benda ada. Jadi benda ada ni boleh idrak, boleh dapat, boleh lihat. Cumanya pada Allah Ta'ala tak izinkan untuk hambanya lihatnya di dunia. Dia tak izin. Dia tak izinkan. Dia izin bila? Di akhirat. Tapi nak kata akal menafikan tak? Mu'tazilah dia nafi benda ni. Kalau kita ngaji dalam akidah, dalam bab ru'yatullah, dalam bab melihat Allah, Mu'tazilah antara orang yang menafikan boleh tengok Allah di akhirat. Sebab bagi dia, kalau kita tengok Allah, maka Allah tu bertempat. Contoh macam saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan ada depan saya. Tuan-tuan pula tengok saya berada depan tuan-tuan. Maka depan-depan ni namanya tempat. So tak layak menisbahkan tempat pada Allah. Ini golongan Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah jawab balik. Kita tengok Allah bukan bertempat. Adakah semua penglihatan itu mesti bertempat? Tak. Sebab tu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah jalan selamat macam mana? Serah pada Allah. Serah bulat-bulat. Bagaimana kaifiat cara tengok dengan mata ke, dengan mata hati ke, dengan apa ke, serah pada Allah. Kita tak tahu. Cuma dalam hadis kata tengok, tengoklah. Quran kata tengok, tengoklah. Macam tuan-tuan ngaji tauhid dalam bab ayat-ayat sifat.
Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Allah Ta'ala istiwa di atas arasy. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. So yang katakan tangan, istiwa, ainun, mata, tu macam mana? Kata ulama serah pada Allah. Serah. Apa yang katakan istiwa, Allahu a'lam, tak tahu. Tapi wajib beriman sebab Quran sebut. Allah kata sebut yadullah, tangan Allah, terjemah kalau bahasa Melayu tangan lah. Tapi kita tak boleh beriman kata tangan tu. Allah kata apa? Serah pada Allah. Serah. Itu dia panggil tafwid. Tafwid ni maknanya menyerahkan maknanya, tafsirannya, huraiannya kepada Allah. Serah. Tak tahu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amiruha kama ja'at. Maknanya apa? Engkau lalukan ayat tu seperti mana dia datang. Kalau contoh kita baca surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dah lalu cukup. Tak payah nak hurai. Allah duduk dekat atas arasy, arah ni pula. Tak payah. Ulama salah dia tak bahas benda tu. Ya, serah pada Allah. Ni nak bahas arasy lagi. Arasy ni makhluk ke bukan makhluk. Jadi kerja banyak. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kata ya. Cukup lah. Tak payah nak bahas yat tangan kanan. Lagi mesti ada tangan kiri. Kan? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak berpegang macam tu. Kita serah pada Allah. Datang ulama kemudian, dia panggil apa? Dia panggil takwil. Kalau contoh macam istawa, dia kata apa? Qahrun, menguasai. Mana Allah Ta'ala menguasai arasy. Kalau yadullah, tangan Allah, ditakwil dengan perkataan qudrah, kuasa Allah. Supaya pada orang Melayu macam kita, orang ajam yang mana yang tak ada asas bahasa Arab, dia bila mana datang ayat-ayat ni, dia tak datang, dia punya apa? Syak, sangka, waham dia pada Tuhan. Tu datang ulama-ulama, dia panggil ulama khalaf. Datang 300, 400, mana hujung-hujung nak masuk 400 hijrah tu, sampai zaman kita kebanyakan mentakwil ayat-ayat sifat. Serah pada Allah. Dia takwil serah. Tu cara dia. Yang tuan ngaji tauhid kan jumpa bab tu. Kalau ngaji kita Aqidatun Najin tu, ngaji kita tauhid apa saja pun, dia akan bahas bagaimana cara nak memahami ayat-ayat sifat dia panggil. Mu'tazilah langsung tak pakai. Orang kami tak pakai ayat ni. Tu Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni dia bagus. Bagusnya dia nak nafikan Allah ni tak sama dengan sesuatu. Tapi mereka ni melampau. Melampau sebab apa? Tolak ayat sifat. Tak nak beriman. Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Bukan kata ayat Quran tak betul. Depa takwil kan, takwil merapu-rapu. Tak. Kita ahli sunnah jamaah tak. Kita serah pada Allah. Tak tahu maknanya. Betul sahabat. Kalau kita baca hadis, ada hadis berkenaan dengan Allah cemburu. Allah tersenyum. Macam-macam lah hadis-hadis yang katakan, hadis-hadis berkenaan dengan ayat-ayat sifat. Sahabat tak pernah tanya apa. Faham betul. Sebab apa? Sebab orang Arab. Orang Arab ni dia kena baca ayat macam Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Dia tak pening kepala lah. Sebab bahasa dia. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, bila mana kita orang Melayu, kita baca terjemahan Al-Quran. Sebab tu ulama tak membenarkan ayat-ayat sifat macam tadi diterjemahkan ke dalam bahasa selain mengekalkannya dalam bahasa Arab. Sebab dulu kita pernah cek, kalau tuan-tuan, datanglah tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan akan dapat satu terjemahan Al-Quran daripada Saudi. Saudi dia akan bagi hadiah lah. Hadiah tu terjemahan Al-Quran. Baik. Sampai kepada ayat kursi. Kursiyuhus samawati wal ard. Ayat kursi kan. So dia terjemah kursi tu, dia letaklah kursi. Cuma nota kaki bawah. Nota kaki bawah tu dia kata apa? Kursi adalah tempat letaknya dua kaki Tuhan. So isunya
Siapa yang kata kursi tu tempat Allah letak kaki? Itu isu dia. Kenapa kerajaan Saudi hang pergi terjemah sampai tahap lagu tu? Ini yang orang panggil musyabihah mujassimah ni. Tak boleh. Tak ada mana-mana ulama mengatakan kursi tu tempat Allah letak kaki. Mana main? Isunya bila mana apa? Hang terjemah, kemudian hang tafsir. Tafsir dah tu. Cara terjemah, letak kursi, okey. Ni letak kursi. Kursi apa? Ialah tempat letaknya dua kaki Tuhan. Itu dia panggil tafsir. Ni dah ulama-ulama kita lawan. Berhati-hati sebab apa? Sebab membawa kepada fahaman tashbih, tajsim pada Allah. Ada satu hadis berkenaan dengan tangan kanan dalam hadis tersebut. So bila mana kita baca hadis berkenaan dengan Allah ada tangan kanan, contoh. So baca je lah. Tak perlulah engkau huraikan. Oh Allah ada tangan kanan. Bila mana ada tangan kanan, mesti ada tangan kiri. Bila mana ada tangan kiri, mesti ada kaki kanan. Bila mana ada kaki kanan, mesti ada kaki kiri. Bila mana ada kanan, ada kiri, kanan, kaki, tangan pun ada kiri kanan, kaki pun ada kiri kanan, mana mesti ada badan. Bila mana ada, mesti ada kepala. Ada. Ni Tuhannya semua Tuhan apa? Itu ulama marah. Jangan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kekalkan dalam bahasa Arab. Kalau nak terjemah juga, kena letak apa dia? Huraian. Nak bagi faham. Sebab tu guru kami dia tak bagi terjemah. Tak bagi terjemah. Kekalkan makna. Kekalkan lafaz dalam bahasa Arab. Tu memang ada jadi khilaf lah. Jadi hangatlah benda tu. Sebab kita bahas tentang Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah dia peringkat pertengahan. Tak terjerumus kepada tajsim, tak terjerumus kepada tasbih, dan tidak terjerumus kepada ta'til, menafikan terus ayat-ayat sifat. Kita duduk tengah. Duduk tengah. Kita tafwid serah, dan kita takwil kalau perlu. Kalau tak perlu, serah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau tuan-tuan mengaji tauhid, tuan-tuan akan jumpa dalam benda tu. Sebab benda ni penting. Sebab kita tak nak kita mengumpamakan Allah tu dengan sesuatu. Kita nak tasbih. Tasbih ni maknanya menyerupakan. Tajsim, kita memberikan Allah tu ada jisim. Ada tangan, ada kaki. Sehingga kan, ada satu buku, di rumah saya ada. Buku ni buku kritik satu orang ulama Saudi. Dia buat satu kitab mengatakan Allah Ta'ala ni suratuhu suratul Adam. Surah Allah ni, wajah Allah ni macam wajah Nabi Adam. Nabi Adam ni wajahnya macam wajah Tuhan. Cuma dia kata aku tak tahu Allah berjanggut ataupun tak berjanggut. Ini kata tasbih. Ini kata tajsim. Sampai dia kata Allah ni rupa macam laki-laki yang tak ada janggut. Akidah apa yang dipakai? Itu hati-hati. Rumah saya banyak kitab-kitab tu. Memang kita dulu memang lawan geng-geng ni. Tapi sebab saya pun dah malas. Dah tak larat lah. Duk berdebat, duk buang masuk. Jadi pentingnya tuan-tuan, pentingnya kalau nak ngelakkan benda ni, kena mengaji tauhid cara akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak tak nak kena macam tu. Jangan terikut-ikut. Dalam YouTube sikit punya banyak ustaz-ustaz macam tu. Daripada Indonesia pun ada. Dan video dia selalu di-share oleh orang. Dia doktor. Mengaji di Madinah. PhD dia tak tahu mana. Madinah ke tak tahu. Tu orang tanya soalan pada dia, doktor, adakah arasy itu makhluk ataupun bukan? Di dunia ni dua, tuan-tuan. Allah, yang kedua makhluk, dia panggil alam. Itu saja. Dan Allah, kemudian alam. Alam ni mana yang dia ciptakan, yang dia jadikan. So dia tanya kepada dia, arasy itu makhluk atau bukan? Apa kata dia? Saya pun tak tahu. Arasy itu makhluk ke atau bukan? Sampai tahap lagu tu.
Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia nak kata Allah Ta'ala ni duduknya di atas aras. So bila mana kita kata Allah Ta'ala duduk di atas aras, aras tu apa? Kalau kita kata aras tu makhluk, adakah Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk? Kalau kita kata aras ni bukan makhluk, kita tanya pada dia, adakah aras itu Tuhan? Dia sangkut tang itu. Sebab Allah Ta'ala kalau berhajat kepada sesuatu, kalau Tuhan berhajat kepada sesuatu, mana sesuatu tu Tuhan juga. Tapi aras ni Allah buat. Aras ni Allah ciptakan. Mana mungkin Tuhan berharap kepada benda yang diciptakan. Tu. Ini bahaya. Sebab akidah ni tuan-tuan, kalau silap argumen jatuh kufur murtad. Tu. Itu akidah tajsim dia bagi. Kita berhadapan Ahlussunnah wal Jamaah, kita memang berada di pertengahan. Kita tak ekstrim. Itu Ahlussunnah wal Jamaah manhaj dia panggil manhaj wasatiyah. Kita berada manhaj pertengahan. Nak kata tasbih, tajsim pun kita tolak. Nak Mu'tazilah batalkan ayat-ayat sifat pun kita tolak. Kita duduk tengah. Kita ada huraian kita. Tu cara betul sebab cerita bab ketuhanan ni. Kalau nak tahu lebih lanjut tuan-tuan, tu kan jangan dia tauhid. Lepas tu kita ada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafahnya Allah Ta'ala tu daripada tiap-tiap benda baru. Tak sama. Tak sama. Lepas tu kata Imam Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi zalik. Apa saja yang tergambar di pemikiran engkau, di pemikiran, di hati engkau, Allah macam ni, Allah macam ni, Allah macam ni, fallahu bi khilafi zalik. Allah sekali-kali tidak sama seperti mana apa yang engkau bayangkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, lemahnya dalam idrak Allah, mana lemahnya dalam mendapati zat Allah, itulah namanya iman. Tapi kalau dia kata Allah macam ni, Allah macam ni, itu bukan iman. Itu kufur. Tu kan jaga-jaga. Dalam bab tauhid dia agak halus perbahasan dia. Berhati-hati. Sebab betul Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ketuhanan ni kita jaga sungguh. Kita jaga sebab apa? Sebab takut-takut jatuh dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kata Tuan Guru rahimahullah, dan telah ijma' mereka itu berlaku melihatnya di dalam negeri akhirat. Mana ijma' Ahlussunnah wal Jamaah boleh tengok Allah di negeri akhirat. Dan bahawasanya orang mukmin melihat mereka itu akan Allah Ta'ala. Tiada melihatnya segala orang kafir, dengan dalil firman Allah Ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jauh sekali bahawasanya segala orang kafir itu terdinding semuanya daripada melihat Tuhannya pada hari akhirat. Ini dia kata, Tunggu kata apa? Dan telah berkata beberapa puak daripada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mana yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Mu'tazilah dan Khawarij dan setengah daripada Murji'ah, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dilihat akan dia oleh seseorang daripada makhluknya, dan bahawasanya mustahil dapat melihatnya pada akal. Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok Tuhan. Mujassimah kata boleh tengok tapi tengok ke atas. Kita Ahlussunnah Jamaah, kita serah. Tengok macam mana? Bukan atas, bukan kiri, bukan kanan, bukan atas, bukan bawah, bukan depan, belakang, bukan. Macam mana cara lihat? Allah saja yang tahu kaifiat. Hatta Nabi pun tak cerita bagaimana cara tengok. Cukuplah. Udahnya Rasulullah tak cerita, kenapa kita memandai-mandai? Rasulullah kata kita boleh tengok. Datang Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Datang Mujassimah, datang Musyabihah kata tengok ke atas. Nabi tak pernah sebut. Benar gaib ni tuan-tuan, wajib beriman. Tapi jangan sampai kita tafsir huraikan merapu-rapu. Ini ahlul bid'ah dia panggil. Mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata boleh tengok, Mu'tazilah kata tak boleh tengok.
Nabi tak pernah kata tengok Allah bagaimana kaifiat. Mujassimah, musyabihah kata tengok macam tu. Buat cerita. Betul dia panggil ahlu bid'ah. Betul dalam ilmu hadis. Kalau kita jumpa ulama kata ahlu bid'ah, ahlu bid'ah. Bid'ah ni siapa? Mereka yang terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bukan bid'ah yang dia buat tahlil, bukan. Bukan yang tu. Tu bid'ah tu tak masuk. Tak masuk yang tu. Bid'ah benda yang menyelisih sunnah Nabi. Terutama dalam ilmu apa? Ilmu aqaid, ilmu aqidah tauhid. Jangan selisih dengan Rasulullah. Rasulullah tak kata kaifiat tengok atas bawah, tak cakap. Jangan kita cakap. Rasulullah kata boleh tengok Allah, jangan menafikan. Ini kalau ahlu bid'ah. Jadi benda tu dibuat oleh apa? Mu'tazilah, Khawarij dan pelbagai-bagai ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan segala yang dikata oleh mereka itu pada yang sudah ini, iaitu salah dengan terang-terangan dan jahil yang keji. Maka sesungguhnya telah bertolong-tolongan segala dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' sahabat Nabi dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu, daripada salaf al-ummah. Salaf ni 100, 200, 300. Dia panggil salaf. Mana ulama-ulama yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengisbatkan melihat Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah meruwayatkan hadisnya lebih kurang 20 orang sahabat Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis tengok Allah ni tuan-tuan diriwayatkan lebih daripada 20 orang sahabat. Kalau mengaji ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan dengan bentuk ramai sahabat dipanggil hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni kita terima dalam akidah tanpa ada perbahasan. Sebab periwayatan yang ramai. Hadis ni lah, hadis yang kita baca ni berkenaan dengan tengok Allah Jalla wa Ala. Dan bermula segala ayat Al-Quran pada bicaranya itu masyhur, sangat masyhur. Dan segala iktirad ahli bidah atasnya itu ada baginya beberapa jawab yang masyhur di dalam kitab-kitab yang masyhur, di dalam kitab-kitab mutakallimin, ulama-ulama akidah daripada ahli sunnati wal jamaah. Dan begitu juga baki syubhah, mereka itu cukup jawabnya terbentang di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Jadi iktirad, kritikan ahli bid'ah berkenaan dengan isu tengok Allah ni, ulama jawab dah tuan-tuan, jangan takut lah. Dulu saya periksa ni, jawab ni dah soalan dia masuk exam. Ustaz saya tu, guru saya tu, doktor saya tu, dia kalau bahas berkenaan dengan ru'yatullah ni, kalau kelas tu dah 4 bulan, satu semester 6 bulan, 3 bulan bahas yang ni. Dia ada cara kita nak kritik mazhab-mazhab yang kata tak boleh tengok Tuhan. Siap dengan dalil semua. Bukan setakat dalil dia kita hafal. Cara nak kritik dia pun, nak kritik mazhab Mu'tazilah pun kita belajar. Inilah yang masuk periksa. Sebab benda ni benda yang menjadi khilaf sepanjang zaman. Sampailah nanti tuan-tuan, manusia lah nanti pun dia bahas lagi benda ni. Berkenaan dengan isu tengok Allah. Dia isu besar. Dia bukan isu kecil tak, dia isu besar. Jadi benda tu ulama dah jawab. Dia tak perlulah pening-pening kepala. Ada ke Ustaz jawapannya? Ada. Kuat ke hujahnya? Kuat. Sebab tu Mu'tazilah, Khawarij, Mujassimah, Musyabihah, dia tak boleh duduk lama. Dia orang kena, dia orang lari. Tak boleh pergi. Hujah dia orang rapuh. Hujah dia orang rapuh. Macam mana Ustaz tahu hujah dia orang rapuh? Sebab bila mana kita berhujah, tak boleh jawab. Itu ahli sunnah wal jamaah, kita hujah kita kuat. Cuma bergantunglah pada ustaz yang nak debate tu. Kalau ustaz tu tak bersedia awal, nampak boleh kalah lah. Tapi kalau bersedia dengan hujah dan sebagainya, memang menang kita. Hujah kita Quran hadis. Dan cara memahami Quran hadis. Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabih, dia orang tak ada cara. Dia orang tak ada metod untuk memahami Quran dan hadis dengan cara yang betul. Sebab tu jadi merepek. Betul kita ahli sunnah wal jamaah lengkap. Tak payah nak pening-pening kepala, takut-takut kalah ustaz kalau lebat tak. Panggil tengok.
Kita boleh susun hujah ada juga. Sebab macam tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia punya detail dia. Sebab tu tidak ada tuan-tuan perdebatan yang berlaku di dunia ni sejak zaman kurun yang pertama hijrah. Bila mana Imam Syafi'i berdebat dengan Mu'tazilah, Imam Ahmad berdebat dengan Mu'tazilah, tak pernah mana-mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tewas dalam perdebatan. Tak ada. Semua menang. Isunya lepas menang jadi apa? Tu ya. Kalau macam Imam Ahmad Ibn Hanbal ditangkap, dipenjara, diseksa. Tu zaman tu. Zaman ni mungkin dibunuh. Macam satu orang Maulana Abdul Khan. Dia ni pesyarah UIA. Dia ada madrasah di Pakistan. Pakistan ni tuan-tuan, kita bertemu dua. Kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. So Maulana Abdul Khan ni, bapak dia tinggalkan madrasah. So bapak dia meninggal dunia, so dia berhajat nak menetap lama di Malaysia. Tapi madrasah di Pakistan tak ada siapa uruskan. So dia balik Pakistan. Balik ni tuan-tuan dalam satu forum, dia kritik Syiah. Kritik. Takdir Allah, dia ditembak mati dalam kereta. So memang Syiah mengaku tembak dia. Dan polis Pakistan dapat tangkap ada orang yang tembak. Dia pesyarah UIA. Dia duduk dekat UIA lama juga. Dia pesyarah kat sana. Asalnya dia nak meletak di Malaysia, tapi panggilan daripada orang Pakistan minta dia balik. Maknanya tuan-tuan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni, perakhiran hidup dia adalah kematian. Perakhiran hidup dia, kalau dia tak sakit, matinya tu macam matinya tu dibunuh. Ini memang daripada dulu lagi macam. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak pernah menghalalkan mana-mana darah, mana-mana firqah yang sesat yang kita boleh hukum bunuh, tak boleh. Macam Syiah, tak pernah Ahlussunnah wal Jamaah keluarkan hukum boleh bunuh Syiah, tak boleh. Kita hanya debat, perbincangan, muzakarah dan sebagainya. Tapi kita lah yang dibunuh. Ulama-ulama Pakistan, maulana-maulana di Pakistan banyak yang dibunuh. Kalau di tanah Arab, macam di Lubnan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dibom. Bawah kursi ni tuan-tuan, bom. Bawah kursi bom. Duduk-duduk meletup. Isunya apa? Isu sebab sambut Maulidur Rasul. Isunya sebab apa? Baca kunut subuh. Itu isu-isu tu. Sampai tahap macam tu. Guru kepada guru kami memang mati dibunuh. Ditembak dengan M16 sebanyak 13 dah tembakan di Lubnan. Isu dah satu ya. Bila mana kerajaan Lubnan dapat tangkap orang yang menembak lebih kurang 4 orang, dapat tangkap tu, tanya pasal apa hang tembak Syekh. Dia kata satu ya, sebab Syekh sambut Maulidur Rasul. Tu ya. Dekat tu. Dan tuan-tuan buka nama web, type Syekh Niza Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dia meninggal dunia tahun 96, tak salah. Dia tembak, anak dia selamat. Itu biasa tuan-tuan. Di tanah Arab, ulama mati dibunuh tu biasa. Kita di Malaysia je, kita okey lagi lah. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni dia tak berani sangat. Tapi jangan sampai ekstrim. Dia golongan-golongan sesat ni, jangan sampai dia ekstrim. Tu ya. Kalau Syiah, dia ekstrim sikit je tuan-tuan. Habis. Kita boleh perang. Apa tu? Macam Iran, Iraq, di Syria tu, itu ekstrim. Jadi kita di Malaysia ni kita boleh lagi berbincang, duduk kedai kopi, minum teh lagi, sembang-sembang boleh lagi. Tapi jangan sampai jadi ekstrim. Jadi ekstrim jadi halal darah. Atau jadi macam tanah Arab. Sebab saya pernah duduk dengan orang Syiah. Duduk sama, sembang-sembang, tak ada masalah. Kalau ekstrim tuan-tuan, mati kena sembelih kan. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak pernah bunuh mana-mana orang. Hatta Syiah pun kita tak pernah bunuh. Paling tidak pun kita kata dia orang ni sesat lah. Sesat. Nak kata kafir tu tak gamak. Nak kata kafir tu keluar Islam tak gamak. Cuma kalau melampau, kalau dia mengaku Sayyidina Ali sebagai Tuhan, nafikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu kufur lah. Tapi kalau setakat isu berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, nikah muta'ah, kemudian ada beberapa isu-isu akidah-akidah mereka, kita kata dia orang ni sesat tu. Sesat. Itu hukuman dia. Kemudian mazhab Ahlul Haq bahawasanya
Melihat Tuhan itu ialah kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada makhluknya. Dan tiada disyaratkan padanya berhubung cahaya dan bertentang yang dilihat, dan tiada lain daripada itu. Dan berkata Imam Al-Ghazali dalam syarah bagi Ihya Ulumuddin, dan sesungguhnya diriwayatkan hadis melihat Tuhan itu oleh satu jamaah daripada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, daripada tabi'in dan tabi'in hingga sampai ia kepada kita, dan diterima akan dia oleh ulama daripada mereka itu sebaik-baik penerimaan, sebagaimana diterima mereka itu ilmu at-taharah dan sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan jihad dan ilmu halal dan haram. Maknanya secara warisan daripada zaman Rasulullah sampailah kepada zaman kita, berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala di negeri akhirat. Begitu juga diterima mereka itu daripada sahabat-sahabat itu akan segala khabar bahawasanya orang-orang mukmin melihat akan Allah Ta'ala. Tiada syak mereka itu pada demikian. Kemudian berkata mereka itu, siapa menolakkan itu segala kabar, maka sesungguh jadi kafir ia. Dan telah sampai khabar kepada Imam Ibnu Hanbal, maknanya Imam Ahmad, bahawasanya seorang lelaki berkata ia, bahawasanya Allah Azza wa Jalla tiada boleh dilihat dalam negeri akhirat. Bila didengarnya demikian itu, lalu marahlah ia sehabis-habis marah. Kemudian berkata ia, siapa berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala tiada boleh dilihat di dalam negeri akhirat, maka sesungguhnya kufurlah ia, atasnya laknat Allah dan murkanya siapa ada ia daripada manusia. Bukankah Allah Ta'ala berfirman ia, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, bermula muka mereka itu pada hari akhirat gilang gemilang kepada Tuhannya melihat mereka itu akan sebagai lihatnya nyata. Yang kata Imam Ahmad, siapa nafi kufur, sebab nafi ayat Quran. Itu di sisi Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi itulah tuan-tuan, berkenaan dengan apa dia melihat Allah di negeri akhirat. Di sisi kita Ahlussunnati wal Jamaah, melihat Allah adalah harus, dan benda itulah yang akan kita lihat di mana di negeri akhirat, terutamanya dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti bab fi qaulihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah tu ulama syarah dia, apa sebab dia, wallahu a'lam. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبلا توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.